Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. InsyaAllah kita sambung refleksi 30 juzuk bersama dengan saya Hafizul Faiz. Kita akan masuk kepada satu juzuk yang sangat menarik, iaitu juzuk 19. Setelah kita belajar tentang mindfulness, setelah kita belajar tentang pertolongan Allah, setelah kita belajar macam-macam daripada juzuk 16, 17, 18, tuan-tuan. Yang kita akan masuk kali ini insya-Allah satu juzuk 19. Saat masuk ke juzuk 19 ni, ubahlah sedikit perspektif kita. Sama-sama kita mula mencongak semula cara kita melihat sesuatu. Tuan-tuan bayangkan begini ya. Al-Quran ni antara salah satu hikmah dan juga keindahan Al-Quran adalah bagaimana Allah mengakhirkan beberapa pesan dan juga mesej pada kedudukan Al-Quran itu sendiri. Ada sebab kenapa ada ayat yang datang pada juzuk 20 dan ke atas. Ada sebab kenapa ada ayat yang datang pada juzuk 20 dan ke bawah. Juzuk 19 adalah juzuk yang sangat penting. Juzuk ini akan datang dengan beberapa surah, antaranya adalah surah Furqan. Surah Furqan ni tuan-tuan, maksud kata asal Furqan daripada perkataan Faraqah yang bermaksud memisahkan. Dan kalau kita tengok balik, telusuri balik apa yang ada dekat dalam surah ini dan juzuk ini secara spesifiknya, kita akan nampak banyaknya ayat-ayat yang Allah letakkan dalam bentuk pemisahan di antara betul dan juga salah, yang benar dan juga yang batil, hak dan juga batil. Dan ada banyak ayat yang Allah dedahkan dengan sangat furqan, dengan sangat farik. Bagaimanakah kita harus melihat kaum-kaum yang terdahulu, kemudian mereka-mereka yang telah menyakiti Allah dalam keadaan dua perspektif. Kenapa mereka ini dihukum dan juga diberikan azab? Kita kena lihat dengan kacamata perbezaan. Kita kena tahu dengan jelas bagaimana nak membezakan yang betul dan juga yang salah. Yang Allah hukum dengan yang Allah tolong. Yang Allah berikan pertolongan dengan yang Allah sampaikan azab. Kita kena clear benda ni. Supaya apa? Supaya kita tahu bahawa dalam agama Allah tidak ada hukuman yang dibuat dengan tindakan-tindakan yang kita tidak clear. Apa tindakan kita? Kalau tindakan itu adalah tindakan yang salah, maka sebab itulah kaum itu diberikan hukuman dan juga azab. Ada banyak perkataan-perkataan yang menarik. Saya nak sentuh beberapa perkataan yang menarik. Ini pendekatan barulah, saya cuba selitkan sedikit dekat dalam juzuk ni untuk melihat keindahan terminologi. Contohnya perkataan-perkataan yang menarik yang ada dekat dalam juzuk 19 ni adalah hijran mahjura. Maksudnya orang kata apa? Hijran mahjura ni maksudnya kerajaan yang sangat hebat. Ini tak diulang dekat tempat lain, tak ada dekat tempat lain. Allah hanya sebut dekat dalam surah Al-Furqan dan dekat dalam juzuk 19 sahaja. Kemudian ada lagi beberapa ayat yang menarik. Antara salah satu ayat yang tidak disebut dekat tempat lain tetapi hanya ada disebut dekat sini adalah ayat yang Allah sebut. Wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan. Katakanlah kepada orang kafir itu, ketika mana orang-orang kafir itu berkata, kenapa ya Al-Quran ni tak turun secara keseluruhan, jumlatan wahidatan, sekaligus saja turun? Kenapa turunnya tu turun yang orang kata apa, bertangga-tangga ataupun satu demi satu, satu demi satu? Kenyataan-kenyataan begini datang kerana orang cuba nak merobohkan kekudusan Al-Quran dan juga kebenaran Al-Quran yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menjawabnya. Allah kata kadzalika nusabbita bihi fuadak. Kenapa Al-Quran itu turun secara perlahan-lahan, tuan-tuan? Ini menarik. Kadang-kadang kita pelik kerana ceritanya itu berbeza-beza. Mungkin kita ada logiknya begitu. Mungkin kita terfikir juga kerana Al-Quran tu dia ikut pada konteks dan juga event pada waktu itu. Which is betul. Tapi tengok cara Allah betulkan perspektif kita. Kita rasa Al-Quran tu turun secara perlahan-lahan ataupun secara bertahap-tahap kerana ia sangat relate dengan tempat dan juga tragedi itu. Tapi Allah betulkan perspektif kita. Allah kata, kadzalika nusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Kenapa Al-Quran itu diturunkan secara perlahan-lahan, tidak sekaligus? Kerana
kami mahu mengukuhkan hati kamu, kata Allah Ta'ala. Ini luar biasa. Kita tak pernah menyangka bahawa turunnya Al-Quran secara perlahan-lahan dan juga secara bertahap-tahap. Objektifnya Allah kata adalah untuk mengukuhkan kepercayaan dan juga mengukuhkan hati kita. Kata fuadak. Fuad ni jarang digunakan dalam Al-Quran. Beberapa tempat je ada. Antara salah satu maksud hati ni, fuad ni adalah hati yang tersimpannya kepercayaan kita yang sangat-sangat kuat. Yang tak boleh diubah dengan mudah oleh usikan-usikan syaitan. Sebab tu bila syaitan berbisik ni, banyak yang digunakan dalam Al-Quran perkataan sadru ataupun perkataan sudur. Waswisu fi sudurin nas. Alam nashrah laka sadra. Tempat terletaknya emosi. Fuad ni terletak kepercayaan yang dalam fuadak. Kita bila, oh, sebab itu Allah turunkan Al-Quran secara perlahan-lahan. Dan Allah sebut selepas itu waratalnahu tartila. Dan bacakanlah dalam keadaan tartil, perlahan-lahan, tartila. Kenapa Al-Quran boleh menjadi sangat penting dan sangat boleh menungguhkan hati kita? Dan caranya Allah sebut, bacakanlah Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Kerana apabila kita melihat keseluruhan Al-Quran, kita akan membacanya sebagai satu kitab. Tapi Al-Quran bukan sebagai satu buku yang ada hujung dan juga ada awal dan kita kena baca bermula daripada awal sampai hujung. Tidak begitu. Al-Quran adalah kumpulan wahyu. Kita kena masuk ke dalam setiap kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Dan kita kena telusuri maknanya satu persatu. Tuan-tuan percayalah. Bila kita masuk ke dalam dan kita baca balik ayat tersebut setelah kita masuk ke dalam, kita tidak mahu membacanya dengan laju. Kita tidak mahu lagi membacanya dengan sepitah lalu. Kita akan membacanya dengan sangat perlahan kerana kita mahu menggalas ke semua makna yang sempat kita belajar tadi dalam satu perkataan itu. Sebab itu, bila kita dengar bacaan-bacaan yang sangat perlahan, ada syekh kadang-kadang menangis. Sebab apa? Sebab dalam keperlahanan membaca itu, keperlahanan menyebut Quran, kalam Allah Subhanahu Wa Taala, kita menggalas sekali makna yang terkandung. Galasan ribuan makna yang terkandung itu dengan rumitannya, dengan makna perkataannya, hikmahnya, kita galaskan di dalam bacaan kita. Maka itulah yang mengukuhkan hati kita. Tuan-tuan, kita tidak akan merasa terkukuhnya hati kita tentang Al-Quran, oleh Al-Quran, kalau kita tidak mendalam ke dalam. Kalau kita tidak pergi ke dasarnya, berusaha untuk pergi ke dasarnya. We can't connect if we are just outer space. Ataupun if we are just dekat superficie, dekat surface. We can't connect if we are just at the surface. We need to be able to dive deeper and deeper and deeper. So that's how we connect. Kalau kita duduk dekat atas, kita akan kadang-kadang terombak-ambing dengan ombak. Tapi kalau kita menyelam ke bawah, we can see the beauty of the sea. Kita akan melihat bagaimana indahnya laut itu. Begitu juga dengan Quran. It's good. Kita akan nampak keindahan tu dekat atas, tapi janganlah ada dekat situ. Pergilah ke dalam. Dalam juzuk ini juga kita akan didedahkan dengan nama-nama yang agak unik dan juga aneh yang tak disebut dekat tempat lain. Antaranya adalah Allah mencerita tentang kaum Ras. Kaum Ras ni kita tak pernah dengar kan? Kaum Ras ni adalah kaum Nabi Syuaib. Mereka tu datang daripada kaum Ras ni, maksudnya telaga kering. Mereka menyembah patung, lalu Allah hantar Nabi Syuaib untuk menyelamatkan mereka. Kemudian ada beberapa perkataan yang menarik. Di antaranya adalah tahiyatu wassalam. Allah cerita tentang keadaan kita dekat syurga. Dekat syurga nanti yang ada hanyalah salam, ketenangan. Dan dalam surah Furqan ni, sebelum kita masuk kepada satu surah yang ada dekat dalam juzuk 19 juga, iaitu surah Asy-Syu'ara, kita akan mengenali beberapa doa yang menarik. Antaranya adalah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Doa yang kita baca selalu tu, tuan-tuan, ada dekat dalam surah Furqan. Kemudian kita akan belajar tentang bagaimana Allah, nak cerita menarik. Saya selit sikit-sikit. Saya nak terus masuk ke surah Asy-Syu'ara selepasnya. Dalam surah ni, nak cerita tentang Furqan, pemisahan di antara dua perkara, dua hal. Allah cerita tentang bagaimana Allah menciptakan air tawar dan juga air masin yang tidak akan bercampur antara keduanya. Dia kata tengok memang betul. Air itu ada pemisahan di antara air tawar dan juga air masin. Apa maksud pemisahan tu? Maksudnya clear. Yang ni air tawar, yang ni air masin. Macam tu lah juga dengan Furqan. Dalam surah Furqan yang bermaksud perpisahan ataupun pemisahan yang clear di antara hak dan juga batil.
Kemudian kita akan belajar dekat dalam juzuk yang sama tentang surah Syu'ara. Surah Syu'ara ni secerita, tuan-tuan. Dia maksudnya para penyair. Allah mengangkat makna tentang orang yang berbakat dalam kata-kata. Yang ni saya tersentuh dan saya terasa banyak. Sebab bila diberikan bakat berkata-kata ni, kita akan diuji dengan kata-kata kita. Berhati-hati dengan apa yang kita ungkapkan. Kerana ungkapan yang baik itu, ungkapan yang sangat powerful, boleh sama ada meruntuhkan hati orang ataupun membangunkan hati orang. Jadi dalam surah Syu'ara ni Allah sebut tentang itu, dan Allah cerita tentang keadaan di mana uh, Nabi Musa berlawan dengan ahli sihir. Ketika mana Nabi kata, campakkanlah tongkat-tongkat kamu. Lalu Nabi Musa campakkan tongkat yang diberikan, yang ada dekat tangan Nabi Musa, lalu bertukar menjadi ular dan memakan semua ular-ular yang lain. Lalu semua itu, para ahli sihir itu, minta maaf, akhirnya masuk dan follow iman, kepercayaan, tauhid Nabi Musa. Dan semua itu adalah orang-orang yang kuat yang berada dekat keliling Nabi Musa. Kalau kita tengok balik, apa kaitannya dengan Syu'ara? Bakat. Mereka ada bakat untuk membuat ahli silap mata. Kan? Sihir ni dia membuat silap mata. Dia bukanlah betul pun. Bahkan tetapi Nabi Musa mendapat mukjizat. Bakat itu, Allah turn bakat itu menjadi, sama ada engkau nak jadi orang yang disuruh oleh Fir'aun, dia follow Fir'aun, ataupun engkau boleh memilih untuk jadi orang yang follow Musa. Bakat. Bakat itu belum tentu menyelamatkan kita. Tapi apa yang kita pilih nak buat selepas itu, itulah yang akan menyelamatkan kita. InsyaAllah kita belajar tentang banyak perkara daripada juzuk 19 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.